Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman yang diingati dan dikasihi semua. Semoga anda sehat sentiasa ya. Apa khabar saudara Hazri Adam, saudara Fuwi, saudara Sajali Saini, Muhammad Azizan, Syahar Ibrahim, saudara Anwar Mansur, saudara Zazaz, apa khabar? Yang muncul di Instagram ni tak nampak lagi. Saudara Azmi Hashim, saudara Kasim Makdin, Rubidin, apa khabar Bi? Bobby hadir bersama pasangannya ya. Saya mendoakan Robi sentiasa bahagia. Saudara Eddie No, saudara Roslila, saudara Ibrahim Pak Yim, saudara Syahari Hamid. Kalau Ibrahim Pak Yim ni sahabat saya tak? Syahari Hamid, Azali Kasim, Herman, Sofi Kasim, Nur Zara, Jamaluddin Udin, Janis Rahman, saudara Janis Rahman, ya, saudara Kasim Makdin, saudara Muhammad Razali, saudara Azhar Aziz, saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Newcastle, loud and clear. Terima kasih saudara. Aduh, saya mendoakan saudara cepat-cepat dapat pasangan ya. Saudara Razalan, Joni, Khairul Paklang, Mira Harun, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni insya-Allah malam nanti ya saudara. Saya perlu memberi pencerahan terlebih dahulu kedudukan COVID-19. Hari ini saudara, hari Selasa tanggal 6 Julai. Jumlah hari ini tak seronok saudara. Sebab jumlah keseluruhannya sudah meningkat lagi, iaitu 7,654. Naik 1,000. Semalam 6,387, hari ini 7,654. Mana 1,000 lebih yang meningkat. Sebab semalam 6,387, hari ini 7,654. Tinggi itu saudara. Dan jumlah keseluruhan sudah pun mencapai 792,000. Tinggi 792,000. Jumlah kematian pula hari ini tinggi juga saudara, iaitu 103 orang yang tewas kesan daripada virus corona ya. Dan 103 yang tewas meninggal dunia. Jumlah keseluruhan yang mati sudah pun 5,677 saudara. Sebab itu kita harus menjaga kebersihan kita, jaga kesihatan kita, jaga keselamatan keluarga kita. Dan kalau tak perlu jangan keluar rumah saudara ya. Laporan di negeri setakat ini, Perlis ada peningkatan balik. Ingatkan boleh bertahan sifarnya, selalu Perlis boleh bertahan 7-8 hari. Hari ini tak mampu, 2 hari saja sifar, hari ini 2. Di Kedah pula ada peningkatan ya, 337 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Baru lagi Kedah kata nak buatkan pasal kedua, tiba-tiba bam, hari ini 337. Di Pulau Pinang juga ada peningkatan, semalam 157, hari ini 185. Di Perak, alhamdulillah Yub, kembali double digit, tak ada pula ratus-ratus ya. Hari ini di Perak turun daripada 249 kepada 94. Khabar saudara Mak Sani, ini di Instagram. Kemudian di Selangor, tinggi hari ini Selangor saudara, tinggi sangat-sangat, 3,260. Ini bagi saya ini kluster kilang lah ni jamaknya. Tinggi lah. Selagi tak ditutup kilang tu, selagi itulah. Saudara Abtalok Ambo Talok dari Kelantan. Dari Kelantan ya saudara Mr. Talok. Di wilayah Persekutuan juga tinggi. Semalam, sebab semalam 819, hari ini 1,550. Di Putrajaya juga meningkat daripada 25, 3/3. Begitu juga di Negeri Sembilan. Jang, apa kono kau Jang? Negeri Sembilan ni tinggi juga balik. Semalam 523, hari ini naik 698.
Di Melaka dia juga turut naik. Semalam 206, hari ini 230. Saudara Aziz dari Ampang ya. Di Johor ada sikit susut. Semalam 324, hari ini 313. Di Pahang juga alhamdulillah susut sedikit. Semalam 312, hari ini 180. Di Terengganu ada peningkatan, tapi bagaimanapun masih lagi double digit ya. Iaitu di Terengganu 61, di Kelantan ada naik tapi sikit. Semalam 114, hari ini 118. Bagaimanapun kita minta, kita berdoa agar warga Kelantan segera menyusutkan jaringan COVID-19. Begitu juga di Sabah. Juga susut. Semalam 263, hari ini 225. Saudara Al-Hamzah, terima kasih, Johan bersama. Di Labuan double digit tapi naik sikit. Semalam 71, hari ini 82. Dan di Sarawak alhamdulillah nampak trend penyusutan. Di Sarawak agak ketara sebab semalam 424, hari ini 286. Semoga warga Sarawak segeralah memutuskan jaringannya, sebab Sarawak pun dah hampir-hampir nak menganjurkan pilihan raya negerinya. Saudara, itulah laporan kita dapat. Sebab bagaimanapun agak menggusarkan kita apabila menurut Menteri Kesihatan katanya kita baru 8% saja populasi negara kita yang menjalankan vaksinasi. Saya pun nak heran juga, macam mana drive satu negara katanya berjuta-juta dos yang ada, tapi takkanlah sampai hanya baru 8%, iaitu katanya sebanyak 2,618,316 orang saja atau 8% daripada populasi Malaysia sudah menerima suntikan dos kedua vaksin. Itu kalau yang kedua, yang baru tahu lagi macam mana ya. Itu menurut kata Menteri Kesihatan. Jadi saudara, kalau boleh, walaupun macam-macam orang mengatakan tentang vaksin ini, eloklah saudara mengambil vaksin sebagai perisai agar jangan diri kita mudah dijangkiti oleh virus corona, saudara. Baik, keseluruhan untuk hari ini saudara, bulan Julai, peningkatan kepada virus corona adalah 40,714. Saya akan memberi laporan ini masa ke semasa. Ini untuk bulan ini ya. Sehingga saat ini, jumlah untuk bulan ini saja mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 40,714 orang, saudara. Baik, itu laporan tentang virus corona. Saya kalau bolehlah berdoalah agar saya tidak lagi memberi laporan tentang virus corona ni. Pertama mengambil masa, yang kedua tak seronok sangat. Tengok tinggi saudara dia punya angkanya. Kita berdoa supaya susut agar kita kembali bebas seperti biasa. Baik saudara, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berbuat zalim, kerana kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan janganlah berbuat keji, kerana Allah tidak suka kepada kekejian. Dan janganlah berbuat kikir, kerana itu yang menyebabkan kerosakan orang-orang sebelum kalian, sehingga mereka menghalalkan kehormatan, menumpahkan darah dan memutuskan hubungan silaturahim mereka. Ini hadis riwayat Rahmah, hadis riwayat Ahmad yang ke-9202. Status hadis ini ada sahih. Jadi pengajarannya, umat Islam dilarang melakukan kezaliman kepada dirinya dan orang lain. Jangan sekat zalim, saudara ya. Dan perbuatan zalim ialah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya mencuri, meninggalkan solat, ataupun mencela orang lain. Perbuatan adalah maksiat dan dosa. Kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Allah tidak suka kepada orang yang melakukan perbuatan keji atau buruk. Muslim juga dilarang bersifat kikir atau bakhil. Sebab itu kalau saudara ada sedikit, dermalah. Sedekah itu paling tinggi nilainya. Jadi malahan ia mensucikan harta kita. Orang yang bakhil akan berusaha memiliki harta dengan apa juga cara, asalkan mereka dapat dan memilikinya tanpa mengira dengan cara yang halal atau haram. Mereka sanggup menumpahkan darah dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jauhilah diri saudara daripada sifat keji, yang zalim dan bakhil, saudara ya. Itu hadis Rasulullah, sedikit pengajaran. Mutiara kata kita hari ini, saudara, keindahan hari semalam
hanyalah sekadar memori indah yang termampu dikenang. Semalam, kemarin, minggu lepas, bulan lepas, tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, hanyalah sekadar mimpi indah, memori indah yang termampu dikenang. Tiada daya dan upaya untuk mengulanginya semula, biarpun dibayar dengan harga yang teramat mahal. Kita tidak mampu membeli hari semalam, saudara. Jadi, jadikanlah momen-momen hari ini sebagai lukisan hidup yang indah untuk dikenang di masa akan datang. Kalau kita bergaduh, itu bukanlah lukisan hidup, saudara, ya. Bukan lukisan yang indah. Itulah mutiara kita hari ini. Baik, saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat, saudara, kalau negara kita berbelanja tanpa had, kalau mereka berbelanja, pimpinan berbelanja tanpa mendapat kelulusan di parlimen, kita khawatir bahawa negara kita akan muflis. Saya ingat, ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah politik Melayu ribut dalam secangkir kopi. Politik kita ni adalah ributnya dalam secangkir kopi. Walau bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar apa kata pantun Pak Nazil. Saya suka sangat dengan pantun Pak Nazil ni. Tapi kalau saudara ada pantun, saudara nak buat-buat pantun, nak saya bacakan, sila hantar. Tak ada masalah, ya. Saudara Ross Kenny, Iziz Kazashid, ya. Saudara boleh hantar kepada saya. Ya. Kata Pak Nazil, rasa tidak selamat bila dia kata kerdil. Kerdil ni orang kecil, ya, saudara. Jadi pemimpin kita hormat, pemimpin yang adil. Jadi kita akan menghormati pemimpin. Kalau mereka bersikap adil, kita sentiasa akan mengenang dan menghormati mereka. Tanam pokok tampin dekat pokok mangga. Ayah juga pemimpin, memimpin rumah tangga. Jadi artinya pemimpin ni, dia bukan hanya yang berada di anjung kuasa di Sri Perdana, bukan hanya di Deputi Besar, jadi wakil rakyat. Di dalam keluarga juga, kalau ayah, dia juga menjadi pemimpin kepada keluarganya. Terima kasih Pak Nazil. Pak Nazil, bukan Pak Nazir. Pak Nazil. Saudara, terima kasih Pak Nazil dari Perlis yang mengantar kiriman kepada saya. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti mengingatkan mereka yang menyunting semula live dan memasukkan live saya ini ke channel YouTube ataupun apa-apa juga ruangan melalui media sosial ataupun media cetak, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan. Kerana saya tidak mampu untuk melihat ataupun untuk beri komen dan sebagainya atas setiap suntingan. Jadi sebelum anda membuat komen, sebelum anda membuat suntingan, berfikir dulu. Kerana itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang bukan saya lakukan. Itulah, saudara, tangan yang mencincang, baulah yang memikul, saudara. Jangan sebab anda, saya pula ada masalah. Nanti telefon saya hilang lagi. Saya. Aduhai. Dan saudara, dalam kita berbicara ini, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dan kalau boleh, gunakanlah bahasa-bahasa nak beri komen dengan bahasa yang baik-baik, yang molek-molek. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, sebab kita adalah warga bangsa cinta damai. Kita adalah warga bangsa yang harmonis. Kita menyantuni setiap warga bangsa kita tanpa mengira kaum, kepercayaan agama dan sebagainya. Kita adalah warga bangsa yang harmonis, saudara, ya. Jadi gunakan bahasa yang baik, sebab teman-teman kita, anak-anak kita yang berada di luar negara juga, mereka menonton live saya ini. Terima kasih sahabat kita Ina yang menghantar kiriman daripada London. Apa khabar? Semoga anda bahagia di sana. Oh, musim sejuk, ya. Di Perancis pun sejuk juga. Baik, saudara. Agak lega sedikit saya hari ini, sebab itu saya baca laju sikit. Kerana Bank Negara telah pun mengarahkan, akhirnya, saudara, alhamdulillah, Bank Negara telah pun mengarahkan semua bank untuk tidak mengenakan caj faedah ke atas keuntungan atas membabitkan program bantuan moratorium selama 6 bulan yang boleh dipohon oleh peminjam bermula hari esok. Jadi kalau saudara bolehlah pergi ke bank, dia tak ada automatik, kena pergi cakap dengan pegawai, saya nak ambil moratorium. Legalah kita selama 6 bulan. Aduhai. Kerana bank juga tidak dibenarkan mengambil apa-apa faedah keuntungan
ataupun penalti sepanjang tempoh bantuan berlangsung. Ini adalah menurut kenyataan dikeluarkan oleh Bank Pusat hari ini. Dan tawaran moratorium selama 6 bulan ini dibuka kepada individu dan juga perusahaan mikro serta perusahaan kecil dan sederhana PKS susulan pengumuman pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Alhamdulillah. Terima kasih Tengku Zafrul. At least anda juga mendengar jeritan rakyat. Terima kasih Puan Samsiah, apa ni, Datuk, kerana mendengar rintihan rakyat. Jadi kita bila baik, kita kata baik. Saya sampai malam menjerit tu bukan pasal apa, sebab saya menyantuni perasaan rakyat. Bukan kita nak pandang hina orang, tidak. Bukan kita cemburu atas jawatan mereka, tidak. Kita mahu mereka berada di anjung kuasa, laksanakan tugas lain tak ada demi rakyat. Alhamdulillah saya lega juga, dan kabarnya bahawa ini kumpulan wang simpanan pekerja juga telah pun membuka kaunternya mulai besok. Tetapi dia bersasarlah sebab mana kawasan-kawasan yang ada PKPD dan sebagainya. Bagaimanapun mereka juga membuka kaunter. Bolehlah saudara berhubung ke kaunter-kaunter tersebut ataupun tapi saya rasa kalau masuk dalam internet ni jam. Berjuta orang. Dan kita haraplah supaya pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Cuma yang kita tuntut adalah one off. Kalau tak dapat 10,000, kita nak 5,000. Tapi janganlah 1,000, 1,000. Tak tahulah bagaimanapun setakat ini katanya pengeluaran itu mungkin bermula pada bulan Ogos. Terpulang saudara. Kita, mereka yang berkuasa, kita ni orang kata ibaratkan mentimun. Mereka adalah durian. Tergolek pun kita kena, mereka menggolek pun kita kena. Apa nak buat? Bila mereka menggolek atas kita, kita luka. Kalau kita tergolek pada mereka juga, akan luka jugalah. Itu. Saudara Papin Jetci, trademark tu macam ni tak boleh brother. Apa dia tu nak apa tu? Saya baik, saya menerima kiriman juga daripada saudara Muhammad Sabri. Beliau memberi pandangan bahawa dia mengatakan bahawa antara punca produk atau penghasilan petani kita ini tidak mendapat pasaran yang tinggi, macam buah pisang yang itu hari 85 tan di Selangor, ataupun cili, ataupun sayur-sayuran, dan juga pelbagai hasil pertanian, mengakibatkan para petani kita menghadapi masalah pemasaran adalah disebabkan oleh kartel. Kerana mereka ini memiliki AP ataupun approval permit atau permit untuk mengimport barangan produk dari luar. Jadi dalam keadaan begini, kita minta lah supaya Kementerian Pertanian di bawah Jabatan Makis, MAQIS. Maksud saya tak tahu. Makis. Jadi mereka yang mendapat permit ini juga janganlah memikirkan hanya daripada luar. Yang dalam negeri tak nak ambil. Ini masalah. Jadi Kementerian Pertanian seharusnya menyantuni para petani-petani di setiap daerah, setiap desa. Kita ada kenderaan, kelengkapan yang cukup, aparatus yang ada. Bukan kerajaan kita, bukan kerajaan yang cekai-cekai, brother. Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian kita banyak, dia ada van-nya, ada lorinya. Angkutlah barang tu. Biarlah Kementerian Kesihatan gunakan dana-dana yang ada dalam tabungan mereka, beli, lepas tu hantarlah ke pasar-pasar sebagainya. Jadilah juga mereka sebahagian daripada pemasar, supaya produk pertanian kita ini dapat dipertingkatkan. Dalam keadaan rakyat susah. Kalau rakyat boleh bebas bergerak, tak ada masalah. Mereka boleh memasarkan sendiri. Ini mereka pun pergerakan terhad. Dan saya juga mendapat kiriman mengatakan sekarang ini di Kelantan. Saya sedih. Tak tahulah sahabat saya, Saudara Azmi, benar atau tidak. Tapi kiriman saya dapat mengatakan hari ini dan sejak 2-3 hari kebelakang ini banyak kibaran bendera putih di Kelantan. Bendera putih ini setara bukannya kata surrender, tapi meminta bantuan. Artinya di Kelantan semakin ramai warga kita yang menghadapi masalah tidak cukup bekalan makanan, susu, pampers anak-anak, pampers isteri, ya, takkan nak pakai kain buruk pula. Itu zaman dulu, zaman perang Jepun. Bolehlah kalau isteri itu datang bulannya, datang haidnya gunakan kain-kain tuala. Sekarang ni zaman moden, takkan nak kita kembali pada zaman yang tak higienik ya sekarang ni. Jadi mereka mengalami masalah tu, susu, gula, tepung, minyak masak, beras. Ini di Kelantan semakin kibaran bendera putih semakin meningkat di Kelantan, saudara. Dan saya juga dipahamkan
bahawa ramai peniaga-peniaga di Kelantan kesan daripada PKPD ini, mereka tertangguh untuk membayar gaji kepada pembantu-pembantu kedai. Jadi dalam keadaan begini, percepatkanlah. Ni kajian saya tak tahulah, saya nak sebut pun tak boleh. Nanti orang kata sebab saya warga UMNO. Kalau saya menyatakan benda ini berterus terang, orang kata saya ni anti-PAS. Tidak begitu. Saya menzahirkan kerunsingan rakyat dan kerajaan di Kelantan, kerajaan PAS, sepatutnya mereka lebih prihatin dengan masalah rakyat. Bukan tak ada duit, duit ada ratusan juta. Jangan sibuk nak memikirkan duit untuk beli Mercedes dan sebagainya. Saya minta maaf lah kalau saya cakap ni terlalu nanti. Jadi begitulah keadaan saya. Jadi di Kelantan ni kalau boleh carilah menteri besar, pejabat menteri besar, anda yang berada di anjung kuasa tu. Inilah masanya untuk anda membantu rakyat. Jadi janganlah besok bila dekat pilihan raya nanti baru terkia-kia cari rakyat. Kasantunilah rakyat yang anda ini janji bahawa anda membawa perubahan kepada mereka. Dalam keadaan sekarang ni rakyat yang mengalami COVID-19 ini dan mereka tak boleh bergerak, mereka tak boleh berniaga, ekonomi mereka merudum. Sebenarnya bukan cukup pun, sebab tu saya hairan macam mana timbalan naik ketua pemuda, siapa nama dia tu, Lebai seorang timbalan menteri. Dia boleh kata bahawa kerajaan baguslah bagi bantuan RM300, anak muda RM100. Ya kita malah nak sanggah, tapi bercakap biar ada logikanya. Kalau RM100 kau bagi pada anak muda untuk 5 bulan, apa artinya? Kalau isi rumah, satu rumah tu dia bagi RM600 bantuan untuk 3 bulan. Ini yang rakyat tuntut, yang rakyat mahu adalah dikembalikan semula bagaimana struktur ekonomi. Dan kalau boleh ni, kalau benarlah kita dapat, ini saya tak tahulah, laporan saya tak mau menyanggah sebab itu daripada Kementerian Kesihatan. Kalau benarlah ini COVID-19 ni, mana-mana negeri sajalah kilang-kilang tutup lah. Tak perlu dibuka kilang. Jadi kawasan lain tu agak saya tengok agak daerah yang boleh bebas, bagilah bebas supaya mereka bebas mencari penghidupan. Tak cukup naik ketua pemuda PAS, jangan duk bercakap. Jangan mengatakan bahawa 500 ni bagus betul. Itu saya heran sekarang ni sebab mereka dah berada dalam pimpinan di anjung kuasa, semuanya molek-molek belaka. Kalau di luar tu saya ingat lanjan dikerjakan mereka. Jadi janganlah kita double standard ataupun janganlah kita bermuka-muka. Saudara, kita ni pun sebenarnya jadah waktu untuk pilihan raya dah dekat dah, bukan lama pun. Lebih kurang setahun setengah aja lagi. Pilihan raya lah. Waktu tu tergigih nak membela balik rakyat. Aduhai. Cari bini boleh bantu rakyat, cari bini boleh bantu rakyat, tak boleh. Ini pendeta. Saya tak mau komen berat itu saudara. Cuma yang saya persoalkan hari itu bukan soal dia nak kahwin 2, 3, 4 bantai lah. Kamu berkemampuan, tak ada masalah. Cuma yang kita katakan bila terkeluar mengatakan dia bernikah di Sempatan Thailand. Itu persoalannya. Nak kahwin tu dah rezeki, biarlah, tak apalah memang pun. Sebab itu saya ingat tak silap saya 2 minggu dulu ke minggu lepas saya dah bercakap macam mana satu orang pimpinan dalam PAS ni lebay-lebay ni bercakap. Orang bercakap soal masalah rakyat, tentang masalah bagaimana menghadapi kehidupan yang lanjan yang sebegini. Tiba-tiba dia bercakap soal poligami. Saya kata lebay ni tak ada fikir lain ke? Fikirlah yang lain. Saya tak nak cakap lebih saudara. Kalau saya bercakap lebih nanti ada yang tersinggung. Sebab itu macam semalam saya katakan kita sedih lah. Kita kalau boleh kita mahu menyantuni saudara Zaif, kita mahu menyantuni teman-teman kita dalam PAS. Saya faham. Saya amat mengerti warga PAS begitu terkesan apabila melihat bunga-bunga kehancuran muafakat nasional. Perpaduan ummah yang terjalin dan begitu baik tiba-tiba sudah seolah mau dirongkai oleh pimpinan. Ini keadaannya. Jadi saya yakin teman-teman dalam warga PAS di peringkat akar umbi, mereka juga tidak senang dengan suasana begini. UMNO apatah lagi sebab kita orang kata macam rumah tangga baru berbaik-baik, tiba-tiba dah buat perangai. Ini perangainya sebenarnya saya cakap dalam rumah tangga saudara, saya ingin berpesan. Jika saudara ada bermasalah dengan pasangan anda, pertama-tama sekali jangan diundang orang ketiga. Tak payah mengadu ke orang. Selesaikan bersama, bincangkan dengan sebaik.
Kalau masa nak kahwin dulu boleh, kenapa bila dah berkahwin mesti berakhir dengan perceraian? Kenapa harus dilayan orang ketiga? Selalunya bila kita ada orang ketiga, pasti menghadapi kehancuran. Jadi begitu juga antara hubungan antara UMNO dengan PAS. Dah cantik, dah molek. Tiba-tiba bila ada orang ketiga, hancur bocai jadinya. Ini yang saya rasakan, saya kecewa. Bukan saya saja kecewa, warga PAS tentu lagi kecewa. Sebab waktu kita ada Muafakat Nasional, musim pilihan raya ini kecil di 7 kawasan, kita menghadiri pilihan raya itu dengan penuh seronok lah. Saya tengok teman-teman daripada PAS begitu menyantuni, sama-sama kita solat di masjid, sama-sama kita makan. Tiba-tiba pimpinan di atas, kerana mereka mengundang orang ketiga. Bila hadir orang ketiga, tentu ada masalah. Jadi begitu juga saudara yang berumah tangga ni, dalam saat-saat begini kita menghadapi masalah, saya ingin berpesan, jangan pergi mencari orang ketiga. Petua yang terbaik, ini petua terbaik bagi saya lah, ini pengalaman orang tua ni, rambut saya dah putih dah ni, tak boleh nak bergunting. PKP kawasan saya tak boleh. PKPD, kedai-kedai gunting tak buka. Bagi saya sebagai orang lama ni, kalau jika anda ada masalah, berjumpalah dengan mertua anda. Jangan dengan bapa kita sendiri. Saya, kalau anak saya mengadu, memang saya marah. Tapi kalau menantu mengadu, tentulah kita akan lebih segan, silu, kasih sayang. Arwah almarhum bapa saya, dia selalu pesan, dia kata dia lebih sayang menantu daripada anak sendiri. Sebab menantu ni kalau dia lari dengan anak kita lari. Tapi kalau anak kita ni kita marah macam mana pun, dia lari, dia patah balik. Tapi kalau menantu lari, tak balik rumah lah. Ini sedikit tazkirah rumah tangga saudara. Sebab hari ini saudara, di samping itu, saya sedih lah apabila mendapat laporan tentang sebuah syarikat, sebuah kilang yang terletak di Taman Perindustrian Kuantan, Malaysia China, MCKIP. Ini laporan. Saya mengharapkan agar pimpinan di negeri Pahang dapat melihat keadaan begini, kerana katanya kilang-kilang itu masih dibuka, sedangkan dalam kawasan itu ada pekerja yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Jadi mereka juga tidak boleh diizinkan tinggal di luar, mesti tinggal dalam kawasan asrama yang disediakan. Jadi bila ada jangkitan, kerana kilang tersebut tak ditutup, kilang itu tidak dilakukan sanitizing, dan mereka khawatir pekerja-pekerja situ sudah diburu mempingeri, apakah dia juga akan dijangkiti oleh virus corona. Jadi pihak berwajib yang di Kuantan, tolonglah tengok, tolong perhatikan kilang-kilang yang ada di kawasan MCIP itu. Ini kabarnya kawasan itu, kilang tersebut adalah kilang kilang milik kilang yang membuat perusahaan steel ataupun besi. Okey saudara, kemudian kita lihat pula apa lagi. Malam ni saya nak cakap banyak tentang UMNO sebenarnya. Tentang Musangking. Memanglah dalam Musangking ni ada 1001 kisah sebenar-benarnya. Ada 1001 kisah tentang Musangking. Jadi sekejap saudara, ada sedikit masalah ini untuk teman-teman kita yang Instagram, ada masalah di Instagram saya ni pula. Tak apalah nak buat macam mana, tapi asalkan live sama okeylah ya. Jadi di sekarang ni mereka yang memprotes sebab mereka melakukan tanaman haram. Jadi sepatutnya terimalah akibatnya. Dan saya amat menyanjung tentang keputusan daripada Datuk Menteri Besar. Datuk Menteri Besar telah pun mengambil keputusan bahawa kilang-kilang pokok-pokok durian yang tanam itu haram dan dia tidak akan bertoleransi. Syabas Datuk Menteri Besar. Tok Wan, this should be the way. Kita mengikut undang-undang. Sebab kena ingat ya, urusan tanah apa semua tu adalah milik kerajaan negeri.
dia pergi mengadu ke mana pun, mahkamah mana pun, itu hak rakyat, hak negeri sebut. Jadi nak tunjuk bijak macam mana, nak tunjuk pandai macam mana. Jadi janganlah anda fikir bahawa anda saja besar. Lepas tu nak marah pula penguasa semua. Saya pun mengucapkan syabas kepada penguasa di kawasan sebut yang dia pun tak takut. Dia kata kan buat meh lah. Aduh. Itulah kita rasa saya melihat bahawa ini tindakan kerajaan negeri Pahang itulah tindakan yang baik. Baik, Sarah, ini tentang sekarang ni kita nak masuk bab UMNO. Ya. Saya melihat bahawa saya melihat bahawa kedudukan apa yang berlaku di dalam UMNO 2-3 hari ini. Jadi kerinsingan saya apabila Tan Sri Anwar Musa dia mengatakan bahawa kalaulah Majlis Tinggi UMNO tidak mengikuti keputusan bertulis, usul bertulis dalam Perhimpunan Agung UMNO, maka katanya ROS boleh ambil tindakan. Ini bagi saya seolah-olah nak bagi warning lah tu. Saya hairan sebab keputusan Perhimpunan Agung UMNO sebenarnya tak ada yang bertulis. Tidak terdengar. Saya hadir dalam perhimpunan itu. Saya hadir, tidak ada keputusan dalam Perhimpunan Agung UMNO yang mengatakan pengurusi tetap kata okey ini keputusan bertulis. Tak ada. Apa yang ada adalah keputusan yang dibahaskan oleh sidang perwakilan. Itu saja. Not more than that. Tapi seolah-olah katanya ROS campur tangan nanti, ROS akan ambil tindakan. Apakah ada unsur-unsur nak mengaramkan UMNO? Saya kata tak apalah kalau buat sebenarnya, kalau bila sahaja ahli parlimen UMNO menarik sokongan pada kerajaan runtuh. Bila kerajaan runtuh, macam saya kata semalam lah, nak takut apa ROS, dia akan ikut pada government of the day. Apalah masalah sangat. Sebab sekarang saat ini sebenarnya UMNO memanglah dilihat ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah, saudara. Sebab setengah orang kata UMNO ni parah. Bagi saya, apa yang sedang diladani oleh Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi adalah cara yang terbaik. Dia tidak melakukan tindakan sendirian. Dia bukan ambil tindakan melalui secara dictatorship. Tidak. Datuk Seri Zahid menyantuni satu persatu. Malah kita selalu mengatakan bahawa dia lembik, dia begitu tak tegas dan sebagainya. Sedangkan dia mengikuti proses satu persatu. Tapi bagi mereka yang tak senang, merasakan bahawa mereka mau cakap mereka sahaja didengari. Ikut cakap mereka sahaja. Ini masalahnya. Bukan ramai pun 5-6 orang. Saudara, sebab itu saya tengok kiriman daripada saudara Rizal Endau. Saudara Rizal Endau dia memang marah, dia kata bahawa mereka yang ada di menjadi wakil rakyat, ahli parlimen sebagainya, mereka bukan popular mana pun, tapi mereka mendapat populariti melalui UMNO. Terbukti mereka sekarang ni tak kerti bahasa. Kerana yang minta supaya kita menarik sokongan, menarik diri daripada gabungan dengan Perikatan Nasional, bukannya Presiden. Yang hendaknya adalah ahli-ahli akar umbi. Apa bengongnya diorang ni sangat. Ahli akar umbi menuntut sebab kita tak mahu lagi. Dah tak larat, dah lentih, dah lenjan. Kita diperhina, kita dipercacai. UMNO ini tidak disantuni. Kita begitulah berlapang dada dengan mereka, tapi tidak disantuni dengan baik. Ini masalah sebenarnya. Jadi orang kata berbudi pun berpada-pada lah. Buat baik berpada-pada. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden adalah menyantuni satu persatu. Jadi sebelum itu dalam tempoh 14 hari, apa yang dilakukan oleh Presiden adalah memberi peringatan kepada pimpinan di Anjung Kuasa Si Perdana. Dia bagi tahu kalau Parlimen tidak bersidang dalam tempoh 14 hari ini, kami akan tarik sokongan. Mana gentap lah ni. Lepas tu kelang kabut lah pula. Okey, mengatakan bahawa Parlimen akan dibuka. Presiden tahu. Prosedur Parlimen mesti notis 28 hari. Sebab itu kita bagi notis awal. Keluarlah notis bagi panggilan mesyuarat. Kalau dah buat notis panggilan mesyuarat, kita boleh dah bertahan dulu. Sekarang ni pula dah timbul pula ni panggil pemesyuarat pun macam orang kata tak ikhlas. Sebab itu sebab semalam adalah jeda waktunya, tempohnya 14 hari. Dah kelang kabut satu dunia, serangan teror dunia.
Orang kata Zahid nak buat begitu, Zahid berjumpa dengan ni. Malam sebelum tu ada pula perkumpulan menteri yang bergelar menteri pula berjumpa. Katanya di Jalan Bellamy dan sebagainya. Nah, kenapa dikecohkan suasana? Yang ngecohnya mereka je. Akal umi duk tengok. Rakyat duk perhati. Jadi jangan anda ingat anda sebagai menteri, anda adalah segalanya. Don't think that you are the great. Anda menjadi menteri kerana mewakili UMNO. Ini basicnya. Jangan fikir bahawa anda besar. Jangan fikir anda berkuasa. Jangan fikir anda pandai. Lebih ramai lagi warga UMNO yang tak maaf, geram. Lebih ramai lagi warga UMNO yang jauh lebih bijak dari anda. Warga UMNO ada yang bergelar profesor, doktor. Cuma mereka tak ada kesempatan untuk jadi pimpinan di peringkat bahagian. Jadi bila mereka melontarkan pandangan, santunilah mereka. Don't think that you are great. Jawatan anda sebagai menteri adalah tumpangan tempelan sementara. Kalau bila apa yang berlaku di peringkat kaum B, mereka tak boleh terima dah. Jadi saya dengar gugak. Sebab saya kata ini semua ni ribut dalam cawan kopi je. Sama-sama mereka saya di atas. Ahli akaun B tak ada berantakan. Saya tidak mendapat sebarang laporan mengatakan di peringkat akar umbi, peringkat cawangan, peringkat bahagian berantakan antara pimpinan UMNO dan ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi. Ilek, poci, ilek. Yang kalut sekalut-kalutnya menteri. Sebab mereka merasakan mungkin mereka hilang jawatan. Sayang sangat jawatan tu. Sebab itu bila Perhimpunan Agung UMNO memutuskan tarik sokongan. Yang kamu takut pasal apa? Kalau anda berwibawa, mempunyai karisma anda baik, orang yang baik, menyantuni, budi bahasanya, caranya, tentulah anda akan dipilih semula bila ada kerajaan baru yang diwujudkan naratif baru. Kenapa? Apakah kerana sekarang ni anda merasa seronok sebab keadaan Parti Pribumi Bersatu ni pimpinannya akan mengikut saya cakap anda? Kerana jumlah ahli-ahli UMNO, ahli parlimen UMNO tu ramai. Kalau buat cadangan ini, maka Perdana Menteri akan ikut. Dapat kontrak ini, kontrak ini kita buatlah cara runding terus. Dapat. Apakah itu imbalannya? Anda tak tahu di peringkat akar umbi. Anda tak tahu perasaan kami, warga UMNO yang terasa cukup terhina. Dengarlah apa kenyataan yang dibuat oleh Armada lah. Macam-macam dia kata. Berapa lama kita boleh tahan? Dan kita mengharapkan pula dulu kita baik dengan warga PAS. Kita baik ada nyantuni dalam muafakat nasional. Ingatkan ada pembelaan daripada teman-teman lebay-lebay yang ada dekat di Anjung Kuasa tu. Tak juga. Dan akhirnya dalam keadaan rakyat susah, UMNO terjerit-jerit, minta moratorium, minta EPF, minta bantuan dia, minta bantuan ni. Apa yang kita tahu? Peruntukan negara diambil. Kononnya nak bantu rakyat, tak kesampaian. Lebay-lebay yang ada di Anjung Kuasa tu pun seolah mendiamkan diri. Ini masalah sebenarnya. Bukan UMNO suka-suka. UMNO bukanlah satu parti yang tiba-tiba nak merentap. Tidak. Tapi bila dah kalau begitu, anda mencipta naratif. Dan saya dah cakap berkali-kali, memanglah PBM itu niatnya nak bunuh UMNO. Dan sebab mereka merasakan sekarang ni, kalangan member gelar menteri boleh berunding dengan Perdana Menteri. Sebab permintaan mereka tentulah Perdana Menteri akan ikut. Kerana kalau mereka tak ikut, mereka tarik je dia break, pull the plug. Atau tarik plug, habis hayatnya. Jadi, keadaan ini menyeronokkan mereka, menyenangkan mereka, bukan menyenangkan rakyat. Sebab itu UMNO marah. Saudara lihatlah di peringkat akar umbi. Rakyat dah terkurung, dah bertahun. Ekonomi negara tidak dipacu dengan baik. Sebab orang yang berada di Anjung Kuasa yang menjaga tentang ekonomi, yang menjaga tentang perdagangan perindustrian luar negeri, orang yang tak ada kelayakan. Orang yang tak ada pemikiran jauh. Orang yang hanya memikirkan soal politik. Sebab itu di Anjung Kuasa Perdana hari-hari cakap politik. Bukan untuk melaksanakan masalah rakyat. Jadi rakyat bosan. Bila mereka bosan, mereka cari orang UMNO. Apa ni cerita begini ni? Menteri UMNO tak buat apa ke? Jadi warga UMNO terasa. We feel the pain. Kita merasa pedihnya. Sebab itu, akhirnya kita buat usul. Cukuplah. Tarik diri.
Yang menteri-menteri ni takut dengan pasal apa? Oh, mula-mula kata tak adalah semua 32 orang ahli UMNO tak akan keluar. Ini semalam. Hari ni, setakat saya dapat ni, ada 12 ni. Ada 12 menteri dan timbalan menteri ni, dah pula nak nyokong balik dah. Kemudian, ahli parlimennya, lebih kurang dalam 10 orang. Dah 22. Tinggallah lebih kurang kotak-kotak 10 orang. Ini realiti saya. Saya nak bagi tahu. Sebab itu saya katakan, lain tak ada adalah sekadar satu ribut dalam secahun kopi. Saya terus terang saya katakan, saya hilang penghormatan saya pada beberapa orang menteri. Yang saya selama ini, saya rasalah dia antara pemimpin yang baik. Daripada UMNO lah. Daripada sana tu memang haprak lah. Begitu juga daripada Parti PAS. Bila saya mendengar ceramah, kata okey lah dia jadi menteri. Rupanya, ya Tuhan, serabut brother. Berserabut. Tidak dilaksanakan masalah rakyat. Tapi bila kita bercakap, no, mana ni? Kita menyantuni rakyat, inilah kerajaan terbaik. Kerajaan dah buat yang terbaik untuk rakyat. Kita nak tanya satu persatu. Kalau kerajaan itu terbaik, takkan diizinkan rakyat terus menjadi pengemis. Takkan rakyat terus meminta-minta. Di mana negerinya banyak pengemis, artinya negeri itu tidak baik. Rakyat sekali angkat bendera putih. Mereka angkat bendera putih pun salah. Jadi kerja pemimpin-pemimpin di anjung kuasa sembilan itu lain tak ada nak put the blame to rakyat. Ini yang saya tak boleh terima. I cannot accept bila pemimpin meletakkan segala kesalahan hanya kepada rakyat. Yang salah rakyat. Mereka betul sebetul-betulnya. Tak ada yang betul, mereka betul belaka. Ini saya rasa tak boleh. Sebab itu tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu tindakan yang benar. Kita bagi noti, orang Melayu kata beradat. Weh, kalau kamu tak nak buat nanti aku tarik ni. Bagi warning. Aku bagi tempoh. Jangan kata kami ni main jenis gentap-gentap. Bagi tempoh 14 hari. Bila sampai 14 hari, wajarlah dia memanggil semua ahli-ahli UMNO. Dan malam zaman tadi sampai pukul 11 malam, dia menyantuni esok. Dah pula ada menteri ni pula, no, kita tak nak jumpa seorang-seorang, kita nak jumpa ramai-ramai supaya ada jurucakapnya. Kononnya kalau kita tarik sokongan, kerajaan akan runtuh. Kalau kerajaan runtuh nanti macam mana nak bina satu kerajaan baru. Sedar pula, kamu sebenarnya kita ni minoriti. Kita dah kalah dalam pilihan raya, tetapi rakyat nak tuntut supaya dia adakan pilihan raya. Dalam keadaan begini, kamu kononnya pandai, bijak, menteri. Takkan tak tahu kalau kerajaan itu runtuh, kita serahlah balik kuasa pada Tuan Agong. UMNO tentulah akan menyerah kembali pada istana. Masalah apa saja berlaku soal negara. Dan UMNO akan sokong, akan menyantuni keputusan istana. Inilah keputusan terbaik. Kalau istana kata dalam keadaan sekarang ni, kita buatlah interim government. Okey, UMNO buat. Ini tidak. Kalau nanti bila kerajaan runtuh, maka Anwar Ibrahim. Kenapa cerita Anwar Ibrahim saja ni? Kenapa yang anda takut sangat dengan Anwar Ibrahim? Bagi saya hairan. Bagi setengah menteri yang ada di anjung kuasa Sri-Perdana itu, wajah Anwar Ibrahim ni diukirkan macam jembalang yang akan menghirup darah mereka. Seolah-olah begitu. UMNO tak ada. Tak ada, okey. Kalaulah tuanku, sebab kita yakin jangan buang saja, ini perlembagaan. Kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti, okey, kalau dia dengan rela hati merasakan sokongan dah tak ada, maka dia akan berhenti. Dia meletak jawatan. Maka dengan sendirinya dipulangkan kepada Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Yang mereka takut sekarang ni, bila Tan Sri Muhyiddin berhenti, dengan mereka pun lebuh jawatan. Ini masalah mereka hadapi. This is what they are in the dilemma. Inilah dilema mereka. Bagi ahli UMNO tak ada. Kita tunggu. Sebab itu, apa yang berlaku semalam, kecoh sekecoh-kecohnya. Dan ada pula kumpulan-kumpulan ni, tepi Datuk Mahathir, bagai nak bagi apa ni, Datuk Zahid Hamidi, bagai nak agak. Dan sebenarnya memang jelas,
UMNO tetap akan menarik sokongan. Come what may. Saya dapat dapatan saya. Jangan pula saya kata ini Zahid. Tidak, saya dapatan saya sebab Majlis Tinggi telah pun memutuskan secara peribadi jumpa yang akan malam esok akan mesyuarat. Takkan mereka nak tarik balik? Apakah ahli Majlis Tinggi UMNO mampu untuk menentang perwakilan? Sebab keputusan menarik sokongan ini adalah daripada kehendak ahli akar umbi. Dulu, saya ingat lagi, dulu adalah menteri-menteri yang kata, walah lah, dia cakap akar umbi tak nak berapa ramai, berapa banyak bahagian. Saudara refer balik saya punya live 2 malam sebelum persidangan UMNO bahagian-bahagian. Saya kata ramai. Oh tak, berapa ramai? Maksimum 5-6 bahagian aja yang nak tarik, yang tak setuju. Lain tu semua menyokong. Apa berlaku? Bila datang saja perhimpunan persidangan UMNO bahagian-bahagian, 145 bahagian. Itu bukan akar umbi. Dan cuba dinafikan pula, sedangkan bahagian dia, memanglah dia tak mahu. Dah dinafikan cara begitu, naratif itu, naratif ini, macam-macam dibuat. Sampai hari ini, masih lagi tidak mahu menarik sokongan. Walaupun dia warga UMNO. Tak mahu menarik sokongan untuk bekerjasama dengan PBN. Apakah ada udang di sebalik batu? Apakah anda ada masalah? Kerana kalau naik kerajaan yang baru, maka kes anda akan dibuka balik. Apakah begitu naratifnya? Saya tak tahu. Nah, sebab saya kata, kalau ini keadaannya, anda tidak ikhlas. Sebab itu ada kalanya, kata-kata yang melompat itu lebih baik daripada anda yang sekarang pada sekali. Sebab anda bukan kata. Anda adalah parasit yang mahu membunuh UMNO. You are the tools. Among the tools to kill the UMNO. Saya tak akan rednokan. Sepatutnya sekarang ni tarik lah. Tak payahlah dia cerita, okey, ini saudara jangan lupa kita ada raja. Ini negeri raja. Kalaulah kita tarik sokongan bahawa istana menghasilkan terbukti. Sebagaimana yang dinyatakan dalam mesyuarat ataupun dalam pertemuan antara Raja-Raja Melayu dengan Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong. Baca balik kenyataan yang disiarkan oleh penyimpan besar Mohor Raja-Raja Melayu, Tan Sri Syed Daniel, bahawa Raja-Raja Melayu merasakan kerajaan yang ada hari ini tidak stabil. Raja-Raja Melayu tahu, now proven, terbukti bahawa pimpinan kerajaan ini tidak stabil. So, sebab itu kita pulang baliklah pada istana. Supaya bagaimana istana memikirkan caranya supaya dapat diwujudkan sebuah kerajaan yang lebih stabil untuk memimpin negara. Sebab negara dalam keadaan susah. Jadi seolah istana kata, engkau nak darurat, aku dah bagi. Alasan nak memerangi COVID-19. Nak, okey aku bagi. Tapi apa jadi? Bertambah juga. Kemudian kamu kata nak vaksin apa perlu peruntukan apa semua tu. Okey, negara luluskan. Apa jadi? Semalam Datuk Adam Baba baru 8% saja. Masih lagi rakyat yang tidak sepenuhnya dapat vaksin. Peruntukan, bantuan. Agong senyum, raja-raja senyum apabila melihat seolah-olah rakyatnya disantuni. Tapi tak kesampaian. Baginda melihat, baginda mendengar apa yang disampaikan oleh rakyat kepada baginda. Tempat rakyat mengadu. Kehidupan rakyat tak disantuni. Hidup rakyat semakin miskin. Ekonomi merudum teruk. Perniagaan tak berjalan. Pelabur-pelabur lari lintang pukang meninggalkan kita. Apakah akan dijadikan negara kita ni negara tak bertuan? Tuanku pusing. Sebab itu tuanku kata buka parlimen. Supaya dicantumkan balik. Tak nak dengar juga. Tuanku kata bersidang. Mereka kata mesyuarat. Ini masalah sebenarnya. Berhelah-helah. Dalam keadaan sekarang ni, yang rakyat mahu supaya wujudnya sebuah kerajaan yang baik. Tapi mereka tak setuju. Setakat saya dapat saya ni, ada lebih kurang berapa orang? Satu menteri ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 menteri je yang tak setuju. Saya tak boleh sebutlah saudara. Dan besok, mesyuarat Majlis Tinggi UMNO akan bersidang. Kabarnya malam esok. Kita tunggulah. Sebab dari segi survey sewaktu kecoh ni,
Ini saya nak bagi tahu, di saat kita kecoh WhatsApp UMNO ni semalam lah, daripada petengah hari semalam, kononnya ada mesyuarat majlis tinggi lah. Pada waktu tu Datuk Zahid Hamidi menyantuni seorang-seorang. Oh, timbul macam-macam cerita. Saat itu sebuah media internet mengajukan survey dalam tempoh 24 jam saja. Dalam tempoh 24 jam sejumlah 76,000 warga Nuai. Bukan sikit, 76,000 yang masuk memberi kenyataan, memberi komen. Bukan sikit saudara. Dan 82% mahukan supaya UMNO menarik diri daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Ini bukan kita buat. Ini warganet bebas. Hantaran yang saya dapat. Dan inilah manifestasi yang memperlihatkan kerajaan gagal. Kalau mereka baik, rakyat takkan bersikap begitu. If they are performing well, I don't think. Kau cakap orang putih sikit lah. Sebab ni nak cakap dengan Khairi, nak cakap orang putih. Supaya dia faham. Dia tak faham. If you are performing well, the people won't react to you in that manner. Kalau anda berjalan, menjalankan tugas dengan baik, rakyat tidak akan memberi respon yang sebegitu. Sebab rakyat dah lenjan. Perkataan saya lenjan dan letih. Sebab tidak ada sesuatu yang berlaku, saudara. Kata buat pengumuman, okey, kita tunggu. Macam saya kata, okey, moratorium. Besoklah pergi minta kat bank. Kalau bank kata tunggu bulan depan lah. Jadi kita ni, apa macam saya kata tadi lah. Bagi sebuah negara yang makmur, negara kita yang makmur, rakyat terpaksa dia pengemis di bumi sendiri. Ini kita tak boleh terima. Ini yang saya katakan, manifestasinya kerajaan itu kerajaan yang gagal. Sebab rakyat lebih ramai jadi pengemis. Kalau tak mengemis, tak adalah mereka menaikkan bendera putih. Ini realiti. Sepatutnya kita ni, negara kita ni, sebab rakyat kita ni, rakyat yang cinta damai. Kalau dengar orang susah, kelang kabut nak bantu. Sebab kita mengamalkan syumulnya Islam ini. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan ahli syiah. Kita bukan wahabi. Kita ahli sunnah wal jamaah yang mengikut unjuran Islam yang sebenar-benarnya. Baik dengan semua kaum, baik dengan semua agama. Sebab dalam Islam ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dan kita tidak akan saling bersengketa. Kita tak akan mencerca agama orang. Sebab itu bila siang gila tu buat dalam cuipan dalam internet apa semua tu, beratus orang buat ini report polis. Dan tak sepatutnya dia sebagai pemimpin politik menyatakan sebegitu. Tapi mereka melihat ini sebagai this is the best untuk mengalihkan perhatian. Tak perlu. Rakyat tahu sama ada kamu menggunakan ini sebagai isu politik. Soal itu biarlah pihak berkuasa menangani. Sebab ada terma-terma dalam perundangan kita, dalam perlembagaan kita. Tak boleh mencemarkan nama orang baik. Sebab kena ingat, agama Islam agama persekutuan. Tuntas kalash. Agama lain boleh diamalkan, tapi tak boleh nak disebarkan. Kalash. Jadi dalam keadaan sekarang ni, apabila rakyat terpaksa menaikkan bendera putih, nak minta bantuan, dan kamu cela rakyat. Ini yang saya marah sebenarnya, dan saya geramnya dah 2-3 hari. Tapi hari ini bila saya tengok naik lagi bendera putih lebih banyak di Kelantan, saya bertambah marah. Kenapa? Kerana negeri Kelantan diperintah oleh Pak Lebay. Maaf saya. Kenapa jadi begitu? Artinya rakyat tidak disantuni. Anda sehat duduk, rakyat susah menderita. Jadi bila mereka menaikkan bendera putih, artinya mereka meminta tolong, please help me, I'm helpless. Tolonglah aku dah tidak berupaya lagi. Nak cari makan dah tak boleh, ekonomi tak ada, janji bantuan kita nak bagi, tak bagi. Janji serbu mimpi. Buat pengumuman, semua orang suka. Lepas tu tunggu besok, tak ada. Lusa tak ada. Anak nak makan, dapur nak berasap. Ini gambarannya, saudara. Jadi apabila Datuk Seri Zahid Hamidi sudah mengumpulkan diorang ni, okey, kita nak tarik lah. Dah macam-macam mereka buat, macam-macam mereka kata. Sedangkan mereka itu berasal daripada UMNO. Saya hairan ahli-ahli, sebab itu saya tak tahulah. Saya yakin Datuk Seri Zahid Hamidi dia bukan orang yang nak tunggu nak kentap, nak suruh pecat, tidak. Tapi saya yakin
mereka yang sekarang ni tengah melalut apa semua tu, dia akan menyesal sendirilah. Ahli Parlimen UMNO yang tidak bersetuju dengan tuntutan rakyat, sebenarnya mereka berperang dengan rakyat. Ini saya nak bagi tahu, nak beri pesan. Duhai teman-teman, you are my friend. Semua menteri itu kawan saya. Sebab sama-sama dalam UMNO, saudara kita. Saya nak bagi tahu, menentang kehendak Perhimpunan Agung UMNO yang mahu menarik sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional, artinya anda menentang kehendak rakyat. Tanggunglah sendiri. Sepatutnya anda dapat tahu. Sebab itu bila dia kata adanya orang tertentu yang orchestrate ataupun menerajui, menaja bahagian ni buat, dia tak berlaku. Ini datang dengan sendirinya daripada kehendak hati warga cinta damai. Akhirnya rakyat kata, bukan tak bagi peluang. Saya bagi tahu terang, Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dah lebih setahun. Peringkat awal beliau disandung oleh rakyat. Sejak waktu awal mula-mula begitu. Jangan lupa bila beliau buat pengumuman, perutusan, nak bagi bantuan itu, bantuan ini, rakyat terpesona. Hingga kan diberi gelaran sebagai abah kau. Abah, tandanya orang Melayu sayang, kasih. Tapi benda itu tak sustain. Benda itu tidak dapat berlanjutan. Akhirnya rakyat merasa tertipu. Falasi. Ini politik yang falasi, politik yang penipuan. Jadi bagi orang Melayu, pantang dia kalau kena tipu. Sebab itu saya selalu katakan, you can cheat a person at one time. Anda boleh membohongi seseorang untuk sekali. But you cannot cheat everybody at all the time. Tapi kamu tidak boleh membohongi orang, semua orang, dalam setiap waktu. Sebab itu sekarang ni, apa saja buat pengumuman tak tahu, ya je. Dan tapi bagaimanapun dalam keadaan hari ini, kehidupan rakyat perlu disantuni. Saya dah bagi warning dah 3 bulan. 5 bulan dah bagi tahu. Be careful. Dalam saat kita mewujudkan PKP, harga barangan mesti dikawal. Menteri tak turun. Ini masalah. 3 bulan sebelum dulu dah cakap, tolonglah kawal, sebab waktu itu dapat pun kendak supaya ada perintah darurat. Berkali-kali kita katakan, gunakan dekri dalam pemerintahan darurat ini, gunakan dekri perintah darurat ini untuk memastikan agar segala parasit yang ada dalam ini kapitalis ni, supaya mereka sedar. Jangan ingat rasa mereka besar. Bagi tahu, kalau kamu tak mau menurunkan harga, minta maaf, ini perintah darurat. Tak berani gunakan perintah darurat. Kalau kamu tak berani, bagi saya mungkin kamu ada sesuatu. Inilah masalah macam sekarang ni. Tak berani tarik, kerana apa? Anda takut. Ketakutan anda kenapa? Ataupun anda lemak, sedap jadi menteri. Apa masalah? Nah, sekarang ni dicipta direktif bahawa kalau UMNO tarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, artinya kerajaan akan tumbang. Ini persoalan yang timbul ni. Saya tengok dah kena ini, para penulis-penulis upahan. Ada yang profesor lah berhujah. Okey, maka dengan sendirinya wujudlah satu kerajaan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim. Saya hairan lah. Parti Keadilan cuma ada PKR Pesir cuma ada 39 kursi. Ini keadaan sebenarnya. Memanglah pilihan raya yang lalu, pilihan raya yang ke-14, bahawa Parti Keadilan menang majoriti. Sebab waktu itu PBM bawah PKR, bawah Keadilan, Amanah di bawah Keadilan, DAP pun duduk bawah Keadilan. Dan kita kena terima ini kehendak rakyat. Berbalik pada asal, kita terima kehendak rakyat waktu itu, pilihan raya ke-14. Now, kalau kita rasa bahawa rakyat dah sedar, ada keinsafan bahawa apa yang kita cipta selama hari ini, sepanjang negara ini dipimpin oleh UMNO Barisan Nasional, kita mampu mewujudkan kepelbagaian, kemudahan untuk rakyat yang hari ini sudah pun tergadai. Saya kata tak tergadai macam mana? Kau dah takkanlah kerajaan mengumumkan lepas satu apa yang dibangunkan. Era UMNO, era pimpinan Datuk Seri Najib, boleh habis, dilelong. Alasannya kerana negara tak ada duit. Artinya UMNO sudah berjaya, mereka tak mampu.
Jadi tentulah rakyat dalam pilihan raya akan datang akan kembali kepada pimpinan yang baru. Itu pasti akan berlaku. Tapi sekarang ni yang kamu takut sangat, UMNO tarik sokongan. Ini satu persoalan big question mark bagi saya. 2-3 malam pun dah bercakap. Dan yang anda sokong pula adalah orang yang lemah. Orang pemimpin yang lemah yang mewakili 6 kursi je ni parti dia. Dan parti yang kecil. Kita ada 3.7 juta. Anda sanggup menentang 3.7 juta warga UMNO hanya untuk memenuhi kehendak anda, to fulfill your desire to be the minister. Saya minta maaf. Anda mengundang masalah. Sebab sekarang ni saya katakan bahawa apa yang anda lakukan waktu ini, 10 orang menteri ini dan timbalan menteri ini yang tidak mau bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, anda mengundang permusuhan. Anda berbalah dengan rakyat. Anda tunggulah rakyat akan bangkit untuk mengajar anda dalam PRU yang akan datang. Pasti rakyat akan menunjukkan suara rakyat, kuasa keramat. Kita bincang lagi malam besok. Saya minta maaf saudara, masa berjalan begitu laju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Saya akan santuni soal harga minyak masak dah naik RM34. Sekian, selamat malam.